Assalamualaikum dan terima kasih kerana anda masih lagi menonton tutorial saya yang ke-15. Hari ini saya akan explain tentang motor ni, okey. Motor servo. Okey. Ini kita panggil dia micro servo SG90. Yang mana motor ni dia boleh jalan daripada 0 sehingga 180. Bermaksud dia dia tak boleh buat 360. Dia tak boleh buat full cycle. Dia boleh 0 sehingga 180. Ada motor lain boleh buat sampai 360 lah. Untuk motor ni pun dia adalah agak murah dan anda boleh dapatkan dia pada harga bawah RM10 di online store. Okay. Untuk motor yang lebih besar daripada ni dia boleh sampai 15 kilo dia punya load. Yang ini yang ringan saja. So hari ini saya akan buat tutorial berkenaan dengan motor servo ni. Okey. Motor servo ni dia ada 3 wire. Okey, kalau anda tengok. Kita ada wire coklat, merah dan orange. So yang coklat tu kita akan masuk ke negatif, merah yang positif dan orange adalah pada pin PWM. Mana-mana PWM boleh kita gunakan. Okey. Untuk coding dan wiring diagram saya akan share sebentar lagi. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. Okey, baiklah. Untuk programming, okey. Kalau kita nak senang, kita boleh buka file example, kita boleh pergi ke servo. Okey, kita pergi ke servo bawah ni. Okay, kat sini ada servo, dia ada dua contoh lah, knob dan sweep. Okey. Knob ni dia akan menggunakan variable resistor untuk control dia punya motor lah. Okey. So kalau kita buka knob, kita akan nampak dia akan ada include servo.h. Ini adalah libraries. Kemudian dia ada servo my servo. Ini kita create satu nama barulah untuk servo kita. Kemudian dia ada declare port pin. Dia ada declare valve, sebab valve ni dia nak guna object valve ni. Kemudian mal servo attach dan beberapa item lain lah. So apa yang saya nak tekankan kat sini adalah apa yang basic kat sini. Okay. Declaration ni kita nak buat, kemudian kita boleh buat yang penting. Okay, ni saya buang dulu. My servo, my attach, ni kita buang. Okay. Sebab saya nak ajar yang perkara basic lah, macam mana kita nak faham benda ni step by step. Okay. First, kita kena create satu servo lah. My servo. My servo ni adalah nama lah, objek yang mana kita akan gunakan dekat bawah ni. By default, dia akan bagi my servo lah. Tapi jangan takut untuk nak tukar ke servo saya. So, ni jangan takut. Kita boleh cuba, okay. Tetapi semua kita kena tukar lah. Servo saya. Ni semua kena sama. Okay. Kalau tak, dia tak jadi. Servo saya. Okay. Kemudian saya akan terangkan apa itu attach 9. Attach ni adalah pin yang kita gunakan untuk gerakan servo motor. So kalau kita tengok by right dia akan bagi 9 lah. Tapi kita jangan takut. Kita boleh tukar kepada mana-mana PWM pin. Okay. Contoh 3, 5, 6, 9, 10, 11. Mana-mana PWM pin ni dia boleh digunakan lah. So kat sini saya tulislah contoh dia. Pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. So mana-mana pin ni kita boleh gunakan. Okay. Contoh kita nak letak 3 lah. Kita guna 3. Okay. So ini untuk attach. Kita nak bagi tahu yang kita menggunakan pin number 9.
kemudian servo saya write value. Untuk ni dekat sini kita akan bagi position lah. Position dia. Kita nak pergi berapa darjah. Untuk motor ni dia boleh pergi 0 sehingga 180 darjah. Okey. Tetapi ini untuk fix number lah, untuk fix position. Kita nak pergikan dia pada 90 darjah dan dia akan pergi ke 90 darjah. Kalau kita nak pergikan dia ke 180 darjah, dia akan pergi 180 darjah. So depend pada motor lah. Ada motor yang boleh buat 360. Yang motor kita nak guna untuk hari ni adalah 180 maksimum. So kita boleh pakai 0 hingga 180. Okey. Kemudian delay ni, delay nak buat tak buat pun tak apa. Tapi biasa kita akan buat kecil lah, sikit lah. So dia akan loop kat sini. So kita akan, bila kita dah buat ni, ini yang paling simple kita boleh buat. Bila kita dah buat ni, kita boleh test dengan kita punya motor lah. Okey, kemudian bila kita dah tulis yang basic saja ni, kita boleh try hantar pada kita punya board. Dan kita tengok apa yang berlaku. Okey. So sekarang kita boleh andaikan bahawa sini adalah 0 degree. Okey. Kita akan start 0 dan sini ialah 180. Okey. So dia adalah bersifat absolute positioning. Kita tak buat incremental. So sini 0, 90 dan 180. Okey. So kita cuba hantar, yang mana kali ni kita set pada 0. Dan kita hantar. Apa jadi? Okey, tiada pergerakan bermaksud betul. Position ni adalah position 0. Kemudian kita cuba hantar pada 90. Okey, kita cuba hantar, apa jadi? Nampak? Dia bergerak kepada 90 degree. Dia tegak ke atas. Okey. Kemudian kita cuba hantar dia 180 degree. Dan kita hantar. Okey, sekarang 180. So kita boleh ubah balik pada 0 dan kita hantar, kita tengok kita balik ke 0 tak. Okey. Okey, sekarang kita dah berjaya gerakkan motor. Okey, menggunakan cara setiap kali kita nak jalan kita akan hantar lah. Tapi sekarang saya nak buat dia lebih menarik. Kita akan cuba menggunakan serial monitor untuk gerakkan motor. Okey. So seperti biasa, kalau kita nak gerakkan menggunakan serial monitor, kita kena letak serial.begin baud rate 9600 semicolon. Ini untuk communication dengan serial lah. Okey. Kemudian kita kena suruh user key in lah. User key in kan, maknanya user nak berapa degree, dia kena key in dekat serial monitor ni. So apa perlu kita buat? While serial.available serial available ni, kalau kosong maknanya user tak key in, so dia do nothing, dia hang kat situ, dia tunggu apa user nak key in. Okey, berapa degree. Kemudian user kena masukkan lah. Bila user dah masukkan, kita akan kita letak position sama dengan kita letak post sama dengan serial.parse integer. Okey,
Serial pass integer adalah kita nak ambil nombor lah, nombor bulat daripada serial monitor, kita masukkan ke dalam position. So kat sini tadi dia fix number, betul tak? Sekarang kita tukarkan dia kepada variable. Maknanya dia boleh berubah. Position tu boleh berubah nilai dia bergantung kepada serial monitor punya value. Oleh kerana kita dah tambah post, ini adalah objek baru. So kita kena declare dia dekat atas lah, bawah ni. Kita declare dia sebagai integer post. Position ni adalah integer. Kemudian bila kita pakai serial communication, kita nak dua hala lah. Maksudnya kita nak apa yang kita hantar tu kita tahu. Okey. So cara dia adalah kita serial.print kita nak type apa? Motor position ialah ialah berapa. Ini ayat ni sendiri boleh letak lah, macam-macam boleh, sebab dia adalah string, sebab kita ada quotation mark sini. So dia tak ada standard lah. Dia maksudnya dia boleh pakai apa-apa perkataan English ke bahasa Malaysia, tak ada masalah. Kemudian serial.println, kita nak keluarkan value pula. Tadi kita keluarkan string ayat, sekarang kita nak keluarkan value. Value ialah value position dia, post, yang mana kita dah declare kat atas tadi. Okey. Kemudian kita cuba hantar kat sini kita ada masalah. Serial does not name a type. Apa maksud dia? Serial does not name of type. Okey, saya melakukan kesilapan kat sini, bukan kat sini betul. Di sini. Okey, di sini sebab atas tu untuk declare integer dan sebagainya. Kat sini saya patut tulis serial begin. Tak apa, salah tak apa, kita belajar. Okey, dan saya hantar. Dan kemudian kita tengok hasil dia. Okey. Kemudian first kita kena masukkan kosong lah. Kita tengok. Nampak? Motor position ialah 0 degree. Okey. Katakan saya nak jadikan dia 90 degree. Saya tekan 90, enter. So kita dah tak payah nak send setiap kali nak send lah. Kita terus main guna dua barang ni lah, serial monitor ni Kita nak test 180. Okey, apa jadi kalau kita hantar lebih daripada 180, 270? So dia tak ada efek lah, sebab dia paling maksimum adalah 180. Kita nak buat 45. So dia akan pergi absolute position. Absolute position ni adalah position yang dia ada memori lah. Dia ingat 45 kat mana, 90 kat mana, dan 45 ke nak ke 90, kita boleh tekan 90. Okey. Kat sini bila kita buat macam ni, kita cuma boleh control dia punya position, tapi kita tak boleh control dia punya speed. Untuk speed kita kena guna cara lain. Okey. Kemudian lepas ni bagaimana kita nak control servo punya pergerakan mengikut variable resistor. Untuk yang ini sampai sini saja, dan kita akan cuba dengan variable resistor. So selepas kita tukar wiring, kita tambah wiring dengan variable resistor. Boleh tengok tutorial saya yang sebelumnya untuk analog input. Kat sini simple je. Okey. Kalau kita tengok
dia ada 3 kaki belakang ni. Variable resistor ni ada 3 kaki. So kanan dengan kiri tu kita boleh letak supply 5 volt dengan ground. So mana-mana lah dia terbalik pun tak apa. Cuma yang tengah ni adalah analog signal. Kaki tengah ni dia pergi ke A0 lah dekat board kita. Okay, selepas kita selesai buat wiring, apa yang perlu kita buat adalah kita masih lagi nak monitor dekat serial monitor. So ini kita kekalkan. Kemudian ini dua kita dah tak perlulah dua ni. So dua ni saya akan sebagai komen lah, jadikan dia sebagai komen. Kemudian sebelum ni kita guna input daripada serial monitor. Kemudian kita akan kena gunakan input daripada variable resistor. Okay, so macam mana kita nak buat daripada variable resistor ni? First kita kena buat kita nak create satu objek lah, variable resistor value. So kita buat variable resistor value, okay, sama dengan daripada mana dia nak dapat. So kita buat analog read, okay, daripada A0 lah, pin A0 dan semicolon. Kemudian kalau ingatlah kita punya variable resistor punya value ni dia menggunakan 10 bit. 10 bit ni maksudnya dia boleh vary daripada 0 sehingga 1023. Okay, dia boleh daripada 0 sehingga 1023. Tetapi kita punya position stepper motor tu, servo motor, daripada 0 hingga 180. Betul tak? So kat sini secara logik kita gunakan fungsi map. Okay, position kita sama dengan map. Apa yang kita nak buat ialah variable resistor value. So kita kat sini kita kena buat mapping lah, koma. So untuk input 0 hingga 1023, betul? Okay. Dan untuk output ialah 0 sehingga 180. So senang kan? Tak susah. So yang ini adalah untuk inputnya, okay. Yang dua belakang ni adalah untuk output. So dia akan masuk ke value position. Dia proses belakang ni, dia proses 4 nombor ni, dia akan proses lah, yang bergantung pada variable resistor value ni. Kita masukkan berapa nilai, dia proses, dia campak dekat position. So position ni akan berubah ikut variable resistor. Okay, so kat sini kita still lagi position motor ialah position lah. Okay. Kemudian kita tengok okey ke tak. Kita hantar dulu, kita tengok ada apa-apa masalah. Oh, ada masalah. Variable resistor value was not declared in this scope. Maksud saya buat kesilapan lagi, bahawa saya tak declare saya punya integer, saya punya variable value, variable resistor value ialah integer, bersifat dia integer, nombor bulat. Okay. Kemudian kita akan cuba hantar semula. Variable resistor was not declared in this scope. Variable resistor value, saya rasa tak boleh letak atas, tak bawah. Dan kita hantar. Masih lagi ada masalah. So kita check balik. Variable resistor value, analog read A0, variable res. Okay. Kat sini huruf S tertinggal.
Dan kita cuba hantar lagi. Betul. So ini tak ada masalah saya rasa kalau kat atas tadi. Okey, dan kita hantar. Okey. Okey, dia tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok kat sini dia akan continue baru punya nilai tau. Sebab kita tak delay kita kecil kat sini. Contoh saya letak 1000 lah. 1000. Okey, saya hantar. Maknanya dia akan setiap 1000 milisecond ataupun setiap 1 saat dia akan bagi satu nilai baru. Tapi ini tak ada masalah sebab kita bukan nak kita nak pastikan kat sini. Yang kita nak tengok adalah position dia, result position dia. So yang ni kita letak kecil pun tak ada masalah. Ni just nak monitor saja. Okey, biar dia laju pun tak apa. Yang penting kita tengok result dia. Okay? Okay, bila kita dah hantar. Okay, sekarang saya cuba pusingkan. Saya naikkan value dia. Nampak? Nampak? Value kita naik dan motor kita pun berpusing. Sebab motor ni saya letak sengit. Agak sengit sikit. Sebab wire dia ni. Okey. Nampak? Bila saya pusing ke kiri, dia ke kanan. Bila saya pusing ke kanan, dia ke kiri. Bermaksud dia akan ikut nilai kat sini. Nilai yang kita boleh monitor ni lah. Okey, kalau perasan saya pusing ke kanan, saya pusing ke kiri, motor akan pusing ke kanan. Macam mana kita nak solve masalah ni? Actually ni bukan masalah, ini lebih pada pemahaman kita. Okey. Untuk macam tu, kita kena ubah kat sini. Kita terbalikkan dia punya ratio dia 180. Dan kat sini kita tukar jadi kosong. Kemudian kita hantar. Okey, bila sudah selesai, automatik saya rasa dia akan value ni akan berubah. Dia akan kosong kat sini. Kemudian saya pusing ke ni kosong kan, saya pusing ke kiri. Nampak? Kalau tak jelas saya tunjuk macam ni. Okay, saya pusing ke kiri, dia akan ikut pusing ke kiri. Saya pusing ke kanan. Okay, nampak? Itu macam mana kita nak control menggunakan variable resistor. Kemudian so untuk next tutorial saya akan ajar macam mana nak control speed. Okey, yang ni kita control position saja. Saya harap ini dapat membantu anda kat luar sana untuk lebih memahami sebuah motor. Actually dia tak susah, percayalah, dia tak susah kalau kita betul-betul faham apa yang perlu kita buat untuk kawal dia. Sure, cuba kat rumah dan insyaAllah boleh, tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan balas. So untuk saya hari ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.